Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk anak-anak tingkatan 1. Bertemu lagi kita dalam slot matematik tingkatan 1 dalam bab yang pertama, nombor nisbah, dan kali ini kita akan pergi kepada 1.4, perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Dan semestinya bersama Cikgu Hanim. Baiklah, mewakilkan perpuluhan positif dan negatif pada garis nombor untuk 1.4.1. Okey, kita akan lukiskan dahulu garis nombornya. Okey, dan kita labelkan di tengah-tengah ini dengan sifar. Dan di sebelah kiri sifar, kita ada negatif sifar perpuluhan 1, negatif sifar perpuluhan 2, negatif sifar perpuluhan 3 dan juga negatif sifar perpuluhan 4. Kita nampak ada simbol negatif, maka ianya merupakan perpuluhan negatif. Dan di sebelah kanan pula, kita ada sifar perpuluhan 1, sifar perpuluhan 2, sifar perpuluhan 3 dan juga sifar perpuluhan 4 yang merupakan perpuluhan positif. Dan seperti mana yang kita telah ketahui, nilai ke kiri akan semakin berkurang dan nilai ke kanan akan semakin bertambah. Okey, jadi perpuluhan negatif sentiasa berada di sebelah kiri sifar. Okey, perpuluhan negatif berada di sebelah kiri dan perpuluhan positif akan sentiasa berada di sebelah kanan sifar. Jadi, sebelum kita bergerak kepada mewakilkan perpuluhan pada garis nombor, dalam tajuk perpuluhan ini kita perlukan skala, di mana kamu perlu menulis ataupun melukis garis nombor dengan skala yang seragam. Okey, di sini cikgu tunjukkan contoh. Okey, kita ada satu garis nombor, di mana garis nombor ini cikgu mahu wakilkan dengan nilainya sifar perpuluhan 5. Okey, bagaimana cara dia? Okey, jadi dekat sini cikgu nak tulis sifar perpuluhan 5. Jadi cikgu tulis sifar dahulu. Jadi di sebelah kanan, okey, satu bahagian ini akan naik sebanyak sifar perpuluhan 5. Okey, kita akan tambah sebanyak sifar perpuluhan 5. Jadi selepas sifar, dia akan jadi sifar perpuluhan 5. Kemudian dia akan bertambah juga dengan sifar perpuluhan 5. Maka dia akan jadi 1 perpuluhan sifar. Naik lagi satu bahagian, masih lagi bertambah sifar perpuluhan 5. Dan kita telah dapati nilainya dah jadi 1 perpuluhan 5. Dan ianya tambah lagi dengan sifar perpuluhan 5. Akan jadi nilainya 2 perpuluhan sifar. Okey, kalau kita lihat di sini, ianya menaik secara seragam, iaitu sifar perpuluhan 5. Dia tak boleh yang ni tambah dengan sifar perpuluhan 5, yang ni tambah dengan sifar perpuluhan 3. Dia mesti tambah dengan nilai yang seragam. Untuk soalan yang ni, contoh ini, cikgu mahu nilainya menaik sebanyak sifar perpuluhan 5. Okey, daripada sifar, kita nak bergerak ke sebelah kiri pula. Bila dia bergerak ke sebelah kiri, kita perlu tolak dengan sifar perpuluhan 5. Jadi sifar tolak perpuluhan 5, dia akan jadi negatif sifar perpuluhan 5. Kemudian tolak juga dengan sifar perpuluhan 5, dia akan jadi negatif 1 perpuluhan sifar. Tolak lagi dengan sifar perpuluhan 5, negatif 1 perpuluhan 5. Dan tolak lagi dengan sifar perpuluhan 5, akan dapat negatif 2 perpuluhan sifar. Okey, jadi bergerak ke sebelah kanan, dia akan jadi tambah. Dia bergerak ke sebelah kiri, dia akan jadi tolak. Okey, ini adalah berkenaan dengan skala. Jadi, apa yang kamu perlu tahu, bila pada garis nombor, skala kita mesti sentiasa seragam. Okey, mesti sentiasa seragam pada garis nombor. Baiklah, mari kita lihat contoh yang pertama. Wakilkan perpuluhan berikut pada garis nombor. Di sini kita ada negatif sifar perpuluhan 2, sifar perpuluhan 2, sifar perpuluhan 5 dan juga negatif sifar perpuluhan 4. Okey.
Okey, jadi pertama sekali apa yang kita perlu buat, kita perlu lukiskan dahulu garis nombor. Dan di sini cikgu akan letakkan nilai sifar. Okey. Jadi kita pada garis nombor kita perlu tahu seragam lah. Mesti sentiasa seragam. Jadi di sini kita ada negatif sifar pukulahan 2, sifar pukulahan 2, sifar pukulahan 5 dan juga negatif sifar pukulahan 4. Jadi bagaimana kita nak dapatkan nilai yang seragam? Paling mudah kita akan ambil nilainya menaik sebanyak sifar pukulahan 1. Okey. Maksudnya satu bahagian dia akan menaik sebanyak sifar pukulahan 1. Jadi sekarang ni untuk ke sebelah kanan sifar, kita ada sifar pukulahan 2 dan juga sifar pukulahan 5. Jadi, untuk dapatkan sifar pukulahan 2, dia akan naik sebanyak 2 bahagian. Okey. Jadi, di sinilah kedudukan sifar pukulahan 2. Okey. Kemudian, kalau kita tambahkan lagi, sifar pukulahan 1, tambah lagi dengan sifar pukulahan 1, tambah lagi dengan sifar pukulahan 1. Jadi, daripada sifar pukulahan 2, tambah dengan 3 kali sifar pukulahan 1, di sinilah kita akan dapat sifar pukulahan 5. Okey, tetapi untuk nilai kiri daripada sifar, okey, kita ada negatif sifar pukulahan 2 dan juga negatif sifar pukulahan 4. Bermaksud 2 bahagian adalah negatif sifar pukulahan 2 dan 4 bahagian daripada sebelah kiri akan adalah nilainya negatif sifar pukulahan 4. Okey, sebenarnya daripada sifar ini dia berkurang sebanyak sifar pukulahan 1. Okey, dia berkurang juga sifar pukulahan 1, dapatlah negatif sifar pukulahan 2 dan seterusnya. Okey, jadi kalau kita nampak di sini, mewakilkannya mesti sentiasa seragam. Okey, kita lihat pula wakilkan perpuluhan berikut pada garis nombor. Okey, di sini kita ada negatif 1.2, kita ada sifar pukulahan 2, sifar pukulahan 8 dan juga negatif sifar pukulahan 6. Macam mana caranya untuk kita melukis seragam ni ya? Okey, kita boleh lihat di sini. Kamu boleh juga mengambil sifar pukulahan 1, tetapi agak banyak sebab kita ada negatif 1.2. Jadi kalau kita nampak di sini dia lebih kurang kepada gandaan 2. Jadi kita boleh ambil nilainya bermula untuk tambah sifar pukulahan 2. Okey. Jadi kita letakkan sifar dahulu. Jadi kita akan pergi ke sebelah kiri dahululah. Okey, pergi sebelah kiri sebab kita ada negatif 1.2 dengan negatif sifar pukulahan 6. So daripada kiri dia mesti berkurang sebanyak sifar pukulahan 2. Berkurang lagi sebanyak sifar pukulahan 2. Berkurang lagi sebanyak sifar pukulahan 2. So, di sinilah nilainya sifar pukulahan 6. Okey, dan kita kurangkan lagi sifar pukulahan 2. Sifar pukulahan 2 dan dikurangkan lagi negatif sifar pukulahan 2, maka di sinilah kedudukan negatif 1.2. Okey, ingat ya. Negatif sifar pukulahan 6 dengan negatif 1.2. Negatif 1.2 nilainya adalah lebih kecil berbanding dengan negatif sifar pukulahan 6 kerana kedudukannya yang lebih kiri. Okey, kita lihat pula sekarang ni kita nak tengok untuk positif. Kita ada sifar pukulahan 2 dan juga sifar pukulahan 8. So, sebelah kanan sifar tambah juga dengan 2, sifar pukulahan 2. Maka di sinilah kedudukan sifar pukulahan 2. So, tambah lagi dengan sifar pukulahan 2, kita akan dapat sifar pukulahan 4. Tambah lagi dengan sifar pukulahan 2, kita akan dapat sifar pukulahan 6. Dan tambah lagi dengan sifar pukulahan 2, kita dapatlah di sini nilainya sifar pukulahan 8. Jadi, inilah cara bagaimana kita mewakilkan perpuluhan pada garis nombor. Contoh 2, tentukan nilai bagi P dan Q pada setiap garis nombor berikut. Okey, ini berbeza sedikit. Di mana pada garis nombor tersebut, kita dah ada nombor dia dan kita nak cari nilai P dan juga nilai Q. Okey, ini adalah garis nombor.
Di mana pada garis nombor tersebut, kita ada sifar perpuluhan 3, kita ada sifar perpuluhan 9, dan kita perlu cari nilai P, dan kita perlu cari nilai Q, serta ada negatif sifar perpuluhan 9. Jadi bagaimana caranya untuk kita nak menentukan nilai P dan juga nilai Q bagi soalan ini? Okey, di sini kalau kita lihat, dia setiap satu bahagian, dia akan menaik sebanyak sifar perpuluhan 3. Okey, gandaan sifar perpuluhan 3 di sini. Okey, jadi agak-agaknya di sebelah sifar perpuluhan 3 ni apa? Okey, di sini kita akan tambah dengan sifar perpuluhan 3. Di sini adalah sifar perpuluhan 6. Okey, jadi dia mesti naik secara seragam. Bila kita tengok, daripada sifar perpuluhan 6 tambah dengan sifar perpuluhan 3, memang kita akan dapat sifar perpuluhan 9. Jadi daripada sifar perpuluhan 9, okey, sifar perpuluhan 9, kita dapatlah untuk nilai P, tambahlah dengan sifar perpuluhan 3, maka kita dapatlah nilai P-nya adalah 1.2. Okey, jadi P kita dah dapat 1.2. Untuk Q pula. Okey, jadi sifar perpuluhan 3, kalau dia bergerak ke kiri, dia akan tolak. Jadi di sini adalah nilainya sifar. Dia tolak lagi di sini. Kita akan dapat negatif sifar perpuluhan 3. Jadi apakah nilai Q? Jadi Q adalah negatif sifar perpuluhan 3 tolak sifar perpuluhan 3. Maka jawapan kita adalah negatif sifar perpuluhan 6. Jadi Q kita adalah negatif sifar perpuluhan 6. Boleh jelas ya? Seterusnya, 1.4.2 membanding dan menyusun perpuluhan positif dan negatif mengikut tertib. Seperti mana yang kamu telah tahu, kita ada dua jenis tertib, iaitu tertib menaik dan juga tertib menurun. Di mana tertib menaik, nilai kecil kepada nilai yang lebih besar, dan tertib menurun, nilai besar kepada nilai yang lebih kecil. Jadi contoh yang ketiga, banding dan susun perpuluhan mengikut tertib menaik. Okey, ni lebih kurang macam kita buat tajuk integer hari tu. Okey, cikgu suka bila kita nak buat untuk menyusun, kita ambil dulu nilai yang negatif. Jadi cikgu bulatkan yang negatif. Kita ada negatif 1.1 dan juga kita ada negatif sifar perpuluhan 5. Jadi antara negatif 1.1 dan juga negatif sifar perpuluhan 5, yang mana lebih kecil? Okey, negatif 1.1 adalah lebih kecil. Jadi kita akan tulis dia dahulu. Kemudian negatif sifar perpuluhan 5. Jadi yang tinggal sekarang adalah sifar perpuluhan 6, 1.4 dan sifar perpuluhan 1. Jadi antara tiga ini, sifar perpuluhan 1 lebih kecil, diikuti dengan sifar perpuluhan 6, dan akhir sekali yang paling besar nilainya adalah 1.4. Jadi inilah jawapan bagaimana kita mahu menyusun perpuluhan mengikut tertib menaik. Okey. Jadi kita tengok sahaja nombor di hadapan. Ini sifar, ini sifar, ini 1. Maksudnya sifar lebih kecil lah. 1 nilainya lebih besar. Dan untuk B, banding dan susun perpuluhan mengikut tertib menurun. Okey, tertib menurun sama sahaja. Cikgu suka kita bulatkan dahulu nilai perpuluhan negatif. Kita ada 3 di sini. Okey, yang pertama sifar, negatif sifar perpuluhan 247. Kita ada negatif sifar perpuluhan 235 dan negatif sifar perpuluhan 624. Jadi di sini kita tahu tertib menurun mesti nilai yang lebih besar. Jadi kita ada sifar perpuluhan sifar 25 dan juga sifar perpuluhan 213. Antara dua ini, yang mana lebih besar? Jadi kita tengok ini sifar, ni pun sifar. Yang ni sifar, yang ni 2. Jadi mana besar? Sifar ataupun 2? Betul. Jadi 2 lebih besar. Jadi kita tahu sifar perpuluhan 213 besar. Paling besar. Kemudian diikuti dengan sifar perpuluhan sifar 25.
Okey, selesai untuk nombor positif, kita pergi pula kepada perpuluhan negatif. Kita ada 0.247, 0.235 dan 0.624. So, antara tiga ini, yang mana lebih besar? Okey, kita kena ingat untuk negatif, nombornya besar tetapi nilainya kecil. Jadi, kalau kita lihat di sini, yang ni, negatif 0.6 ni paling kecil lah. Sebab nilai dia 6. Okey. So, antara negatif 0.235 dengan negatif 0.247. Okey. Mana yang lebih kecil? Iaitu besar sikit adalah 235 diikuti dengan negatif 0.247 dan paling kecil adalah negatif 0.624. Okey, kalau kita lihat sini, yang ni 2, ni pun 2. Tapi yang ni 3, yang ni 4. Okey, jadi untuk nilai negatif, perpuluhan negatif, nombornya kecil tetapi nilainya besar untuk negatif. Okey, jadi sebab tu kalau tadi kamu tak boleh kata negatif 0.624 adalah lebih besar daripada negatif 0.2. Salah Okey. Sebab kalau kita lihat pada garis nombor, negatif 0.624 akan berada paling kiri. Jadi sebab itulah dia paling kecil. Jadi selesailah untuk kita menyusun perpuluhan dalam tertib menurun. Jadi cikgu harap untuk tajuk perpuluhan kamu lebih faham dan lebih mudah sebab dia lebih jelas. Sebab kita tidak perlu tukar dengan bentuk apa-apa. Cuma kita bandingkan sahaja dari segi nilainya. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye.